sampai bawah. Kita dah sampai bawah, nak pergi tengok sunset kononnya. Inilah ada pemandangan dia. Aku tunjuk sikit lah kat korang kan. Yang kita nak tengok tu dekat sana. Macam tu. Berpeluh babe. Okay? Best tak? Let's go, jalan-jalan. Okay, so sebenarnya hari ni kita orang macam nak buat challenge sikit untuk Mario. Sebab okay, challenge. Sebab dia dah pandai jalan sikit. Dia dah boleh berjalan sikit kan, with a lot of exercise, semua macam tu. So hari ni kita orang nak tunjukkan dekat korang macam mana cara dia jalan. So aku akan record sikit lah, nak tunjuk dekat korang kan, tengok macam mana dia jalan. So korang boleh lah bagi semangat sikit kat dia ke, macam tu. Okay, so okay, let's go. Jom kita jalan. Jom. Habis dah buka. Yeay! High five! Okey lah kan? Aku rasa ada dalam 10 meters kot tadi. 10 meters ada kot daripada Rasa sini. paling jauh. Hampir jalan setakat Yes, ni. paling jauh so far, yang paling lama dia berdiri sendiri and jalan sendiri. Congratulations. Dia nampaklah banyak lagi kena exercise sebab 10 meter pun aku dah menggigil tadi. So kena selalu lah, sebab aku tengok dalam macam community macam OKU ni semua kan, diorang sharing, diorang akan jalan banyak gila, berkilo 1 kilometer macam tu lah. Tapi of course lah aku kena sihat lagi lah, macam diorang dah lama kan. Yes, practice make perfect sebenarnya.
Okay, practice make perfect. So kena selalu practice lagi. Lepas tu nanti lagi jauh boleh jalan. Okay. Okay, so aku nak makan. Sikit makan. Sikit makan. Oi. Oi, pala besar. Oh, datang nak makan dah tu. Datang makan tu. Bagi. Okay, so sekarang adik aku pun dah sampai sebab dia sibuk nak makan dengan aku juga. Dia nak makan mozzarella cheese ball, sweet potato, bla bla bla. Okay, so korang tengok kita makan sambil kita orang tengok sunset, okay? Okay guys, kita orang pun dah duduk. Okay, so sebenarnya hari ni aku nak ceritakan dekat korang, ataupun actually aku nak share tips sikit lah. Aku macam tak nak video ni panjang sangat kan. So aku nak bagi soalan cepu emas dekat Mario supaya boleh jadi korang punya tips, ataupun korang boleh anggap macam belajar sikit lah, ataupun korang boleh ambil tahu tentang point of view from pesakit bila dah dihantar ke rumah untuk dijaga. Okay, so soalan dia adalah apa? Boleh tak kalau B ceritakan a few point ataupun a few tips untuk diorang yang dekat rumah, yang tengah tengok, tak kira lah kat rumah ke atas motor ke, atas motor jangan tengok video. Okay, yang tengok video kita, apa tips untuk caregiver from point of view of pesakit? Apa tips yang boleh buat Habi rasa positive energy, rasa lebih positif, lebih happy, ataupun tak rasa in grey area, ataupun yang boleh buat Bi rasa lebih mudah, lebih senang. So apa tips untuk caregiver? Ceritakan. Terima kasih ahli panel. Sampai kau cerita, aku nak makan. Okay, actually kenapa Habi positif Bukan tips. kenapa Habi positif, yes. Apa benda yang boleh buat Habi rasa positif, rasa positif energy makin bertambah, makin ceria bila duduk rumah? Sebab from the day Habi balik rumah, Habi tahu Habi dah tak boleh jalan, tak boleh bangun sendiri, everything kita kena tolong Habi buat kan. So apa benda yang Habi rasa is the point atau key point yang buat Habi rasa is okay with that, Habi lebih positif, lebih energetic, not in grey area. Okay, so go. Number one. Bagi aku, okay, Kuat sikit cakap bagi aku since okay, since aku dah gain conscious sejak operation, one of the first thing aku fikir adalah aku ni akan jadi beban orang keliling. Aku memang tak boleh elak langsung fikiran tu. Walaupun aku tahu bini aku mesti nak jaga aku baik-baik kan. Tapi as a husband ataupun as manusia lah, kau mesti tak boleh lari dari fikiran tau, rasa bersalah macam tu lah. So ada bagi aku ada 2 point lah. Macam satu adalah macam ada satu kejadian ni, dia hari pertama masa tu aku baru keluar ward. Masa tu Ili nak mandikan aku. Masa tu aku ada kerusi khas tau untuk mandi, Komod chair. Okay. Masa tu Ili tolak aku dalam bilik air. Satu benda aku nak bagi tahu lepas operation, sebab dia berkenaan otak tau. So satu masalah aku masa tu adalah aku ada persepsi yang salah tau. Macam aku ingat aku boleh buat certain benda, sedangkan langsung tak boleh. So masa awal lah. So hari first tu masa mandi tu aku terus pegang sinki. Lepas tu aku terus berdiri tau. Masa tu aku berdiri je, terus aku jatuh tau. Sebab kaki kiri aku ni tak boleh tampung langsung. Bila aku jatuh,
sebelah kiri aku ada mangkuk tandas. Aku terus pegang mangkuk tandas tu tau. Masa tu aku dah rebah kat lantai tau. Lepas tu aku nampak Ili masa tu pegang tangan aku. Aku boleh nampak dalam mata dia masa tu. Dia takut sangat. Aku boleh nampak lah dalam mata dia. Dia takut hilang aku masa tu. Kira macam kira dia Ada mata. Mesti kata ada mata dulu. titik mata. Okey, kira masa tu aku, since kejadian tu aku tanamkan dalam diri aku, okey, memang wife aku ni memang sayang aku dan tak nak kehilangan aku. So aku kena kuat. Aku kena be positif dan bagi dia apa yang dia deserve tau. Dah lah dia jaga aku. So the least thing aku boleh buat adalah aku be a happy husband untuk dia, supaya dia happy juga jaga aku. Itu tips pertama lah. Tapi untuk tips untuk caregiver, apa yang kita boleh buat untuk senangkan Okay. Maksud aku, bagi akulah, caregiver akan ada hard time tau. Macam Ili memang susah jaga. Memang tugas dia agak berat sebab dia kena jaga aku. At the same time dia kena yakinkan aku macam aku ni tak susahkan dia. Which is benda tu aku realise macam first masa aku nampak lah dekat mata dia, dia perlukan aku. Apa yang buat aku macam positif always dan selesa kan. Actually ada beberapa point. Macam point pertama adalah Ili, dia macam sediakan everything macam untuk aku bila aku discharge. Dia prepare betul-betul dengan katil yang selesa dan tilam yang bersih. Dan katil aku pun dekat dengan toilet. Lepas tu aku nak pergi toilet pun senang. Aku ada aku pakai, dia akan dudukkan aku dekat kerusi yang khas, commode chair, which is kerusi yang khas untuk mandi tau. Maknanya senang kata aku selesa lah. And then point kedua, dia always bercakap dengan aku. Bila dia nampak aku diam je, dia akan berborak dengan aku supaya aku tak immerse dalam macam aku tak jatuh dalam kegelapan lah, senang cerita. Bila aku diam je, aku start fikir yang negatif, aku ni susahkan orang. So dia akan borak-borak dengan aku. Even sometimes bila dia nampak aku diam kan, aku termenung je. Mula aku macam dia even marah aku tau, supaya aku tak fikir. Macam kalau aku fikir negatif, dia kata jangan langsung. So turn out lama-lama aku dah biasa tau. Aku tak nak fikir lah benda bodoh-bodoh. Sebab sebenarnya everything is hard, tapi it's okay. Macam tu. Third point adalah dia always, aku boleh nampak dekat dia berjaya yakinkan aku macam aku ni, macam dia memang perlukan aku. Aku ni bukan beban untuk dia lah. Sebab benda tu aku boleh nampak dalam mata dia. Sebab pesakit akan always fikir macam dia ni beban tau. Korang percayalah, kadang-kadang pesakit ni akan act up macam saja buat perangai sebab dia nak korang fed up dengan dia. Yes. Which is benda tu awal-awal lagi Ili dah bagi warning dekat aku. Jangan sengaja buat jangan buat dia fed up sengaja tau. Sebab dia takkan fed up, dia kata. So dari awal lagi aku punya mindset dah macam aku dah set.
aku kena be positif sebab dia perlukan aku, dan the least yang aku boleh buat adalah be a happy husband untuk dia. So tu tips ketiga lah. Macam caregiver, macam korang kena bagi pesakit ni faham diorang tu tak beban, bukan beban untuk korang. Ada lagi? Dah. Ada pesanan ringkas yang Habib boleh bagi tahu dekat pesakit pula ke? Okey, untuk pesakit aku boleh pesan macam kalau korang ada macam sakit macam aku, which is macam lumpuh kan. Kau sikit cakap Macam lumpuh kan. Aku pun baru, tapi dari orang yang lebih lama dari aku, dan orang dari community OKU kontak aku, bagi aku semangat. Apa yang aku belajar adalah semua ni adalah kalau kau kena sakit macam ni, yang pertama, yang paling penting adalah mental kau. Kau kena kuat mental kau. Dia tak ada macam kau exercise hari ni, besok kau dah nampak efek. Dia takkan macam tu. Dia akan bertahun-tahun baru kau boleh nampak, boleh sihat sepenuhnya lah. Tapi within a few months kau dah boleh nampak dah. Macam aku dalam masa 2 bulan lebih, 3 bulan macam tu, aku dah boleh jalan. Walaupun jalan tu cacat, tapi dia memang bagi efek positif lah dekat aku. At least aku berjalan. Dan baru-baru ni aku baru je berjaya yakinkan Ili bagi aku mandi sendiri atas kerusi tu. Betul. Oh my god, which is so scary. Tapi things yang kita kena buat, we have to trust each other. And tapi kau pantau lah dia. Kau tengok lah, jangan kau biar dia mandi, kau tinggal macam tu je. Kau tengok lah dia macam tu. Aku bila mandi tu, aku rasa ada orang skodeng lah. Macam tu lah. Tu je lah. Okay. Yes. Pada pesakit, macam korang jangan fikir negatif always. Fikiran negatif tu akan sampai, tapi tolak tepi. Jangan fikir korang takkan sembuh, padahal sebenarnya korang tahu kau akan sembuh. InsyaAllah. Kena try je. Practice exercise every day. Jangan miss. Maybe boleh ambil sehari ke day off ke macam tu. Sebab kalau kita exercise pun kena ambil day off one day kan, macam tu. So maybe korang boleh ambil day off untuk recharge balik. Tapi please don't skip your exercise. Jangan skip pergi physio, pergi rehab, semua macam tu, because it will help a lot. Kan? Feel. Okay, so ada lagi pesanan? Dah. Tak ada? Okay. Sunset dah. Okay, so sebelum sunset aku nak tunjukkan dekat korang. Okay, sebelum tu kita orang nak ucapkan thank you banyak-banyak dekat community OKU. Yes, community OKU lagi. Dan Stroke Survivor OKU Central. Sebab banyak kontak aku dan banyak bagi suggestion, tunjuk ajar, bagi aku semangat. Which Thank is korang so memang terbaik lah. Yes, memang terbaik. So kita orang doakan pun korang lebih kuat semangat lagi. Mana yang baru join group tu, macam kita orang, please stay positive, okay? And hopefully kita punya community ni will help others juga, macam tu. And sebelum kita orang endkan video ni, kita orang nak ucapkan thank you sekali lagi sebab stay dengan kita orang, tengok video kita orang, and hopefully korang find it educational jugalah, okay? And aku nak minta korang subscribe. Aku nak minta korang subscribe, ring the bell, sebab kalau kita post video baru, korang boleh tahu kan. And then and apa lagi? Bye. And bye. Okay, enjoy the sunset with us. Bye.